Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dhalik. Fa'idatun ay hadhihi fa'idatun pada menyatakan khilaf segala ulama ahli sunnah wal jamaah pada makna usaha dan ikhtiar, maka keduanya satu maknanya. Maka kata setengah mereka itu bahawasanya yang dikenaki dengan usaha dan ikhtiar itu iaitu berserah kudrat yang baharu. Yang kudrat yang baharu itu bagi perbuatan Allah Ta'ala, dengan makna bahawasanya ketika dijadikan oleh Allah Ta'ala akan segala perbuatan yang nyata pada hamba itu, ada kudrat hamba itu maujud, tetapi maujud tiada nafi. Dan kata setengah ulama pula bahawasanya usaha dan ikhtiar itu iaitu takluk kudrat yang baharu dengan barang yang diperbuatkan dia oleh Allah Ta'ala, dengan makna bahawasanya perbuatan itu patut jatuh daripada hamba itu kerana ada padanya kudrat. Dan atas dua makna ini, tiada usaha dan ikhtiar itu makhluk, dan tiada hakikatnya sekali-kali, hanyalah ia daripada umur yang i'tibariyah. Maka pada dua makna ini kebanyakan segala ulama yang Asy'ariyah dan kata ulama bahawasanya yang dinamakan usaha dan ikhtiar itu iaitu cenderung hati hamba kepada perbuatan itu ketika dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Dan atas ini qaul bahawasanya usaha dan ikhtiar makhluk, ada baginya hakikat, maka pada ini qaul kebanyakan ulama Maturidiyah. Maka pada segala qaul ahli sunnah wal jamaah ini sabit bagi hamba itu usaha dan ikhtiar, tiada baginya bekas, hanyalah segala perbuatan itu Allah Ta'ala jadikan akan dia dengan kudrat dan iradatnya. Ketika ada usaha hamba, bukan dengan dia. Bersalahan bagi segala Mu'tazilah yang dikatakan orang akan mereka itu Qadariyah, yang berkata segala mereka itu bahawasanya segala perbuatan yang ikhtiariah yang sabit pada segala hamba itu yang membuatkan akan dia daripada tiada kepada ada, tetapi dengan kudrat yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya. Kerana sebab itulah hamba itu disiksa akan dia dengan perbuatan yang jahat dan diberi pahala akan dia dengan perbuatan yang baik. Dan bersalahan pula bagi satu kaum yang daripada Mu'tazilah yang dikatakan orang bagi mereka itu Jabariyah, yang berkata dengan bahawasanya segala perbuatan itu makhluk bagi Allah Ta'ala semata-mata, tiada bagi hamba itu usaha dan ikhtiar, hanyalah hamba itu seperti bulu ayam yang gantungkan dia pada angin yang digantungkan dia oleh angin ke timur, yang dikencangkan akan dia oleh angin ke timur dan ke barat. Maka ini kaum pula fasik
Tetapi tiada ada daripada segala ulama orang yang berkata dengan kafirnya bersalahan bagi kaum yang pertama, maka iaitu ittifaq pada fasiknya, dan berkhilaf mereka itu pada kafirnya. Alhamdulillah. Maka kaul yang muktamad daripadanya berkata dengan tiada kafir mereka itu. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia, masih beri kesempatan pada kita untuk berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dialah yang menghidup mematikan kita, dan Alhamdulillah dia hidupkan kita pagi ini. Alhamdulillah, dia beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi sampai sekarang jadi Islam. Dan dengan Islam yang Allah Ta'ala kurnia itu, dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, nikmat besar lagi Allah Ta'ala jadikan hidup hati kita, hati sanubari kita ada perasaan dan perasankan ke Allah Ta'ala, sedarkan ke dia, sedarkan dia melihat kita, dia bagi kita pendengaran, dia yang bagi kita penglihatan, bagi kita kekuatan, keupayaan. Apa yang ada ni tiada lain melainkan kedegat yang anugerah daripada dia. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Faham perasaan macam itu, itulah dikatakan iman dengan Allah Ta'ala. Yakin dengan kudrat iradah Allah Ta'ala, yakin dengan ilmu Allah, hadir hati ke Allah Ta'ala, melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan bakal dapat syafaat insya-Allah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, kehendak, kesungguhan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita nak manfaatkan pagi ini, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insyaAllah. Jadi faidatun, ay hazi faidatun, ay hazi hadza kalamun mutammimun lima qabla. Bab kita nak bicara ni satu faedah, dengan makna satu perkataan untuk menyempurnakan di atas pelajaran yang telah kita belajar yang terdekat sebelum ni. Kita duk bicara bab wahdaniah yang terdekat mengenai wahdaniyatul af'al, khasnya bab perbuatan. Segala baik buruk mesti datang pada Allah Ta'ala. Tak ada satu pun makhluk dengan hakikatnya makhluk sendiri buat perbuatan. Kerana makhluk ni zat pun tak ada, sifat pun diberi oleh Allah Ta'ala, apatah lagi nak ada perbuatan. Melainkan setiap gerakan, walaupun gerakan tu hanya satu gerakan yang sangat kecil, ibarat sebesar zarrah, pasti tiada lain, segala pergerakan tu datang daripada Allah. Allah yang menggerakkan segala-galanya. Tiada apa pun daripada makhluk yang makhluk dengan zat dia sendiri semata-mata boleh buat perbuatan. Itu asal pelajaran tauhid kita. Dalam masa yang sama, mengikut kita pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah di atas perjalanan sunnah Allah Ta'ala yang dibuat dengan peraturan atau istilah sabab, sabab musabab, diperiring dengan sabab tu ada sabab pula kan. Maksudnya ada berlaku istilah cause and effect, ada berlaku atau bahasa kita ada sabab dan musabab, dan Allah lah yang menjadi musabbibul asbab. Itu memang bahasa kita, bahasa Melayu pun kita dah pakai. Baik, di atas istilah itu ulama kita, khasnya kita dalam bahasa Melayu, ada dua perkataan yang sering kita sebut, nak menunjukkan di situ ada pentaklifan syarak kepada kita, yang dengan itu kita akan dicas salah ataupun betul, dicas atau itu berdosa ataupun tidak. Taklif Allah Ta'ala kenakan atas kita dengan apa Allah Ta'ala beri kita, kesedaran yang ada kat kita, akal yang ada kat kita, dan apa kebolehan dan kelayakan, kesayugiaan yang sepatutnya kita usahakan kita buat tu. Kalau ada yang dicuaikan, tertanggung atas kita, atas istilahnya usaha dan ikhtiar. Apa itu usaha ikhtiar ni apa? Sinilah dia nak sebut pada menyatakan khilaf antara segala ulama ahli sunnah wal jamaah pada makna usaha dan ikhtiar. Jadi bahas dia tentang khilaf dia akan sebut ni satu hal, tapi dasar akidah kita macam mana? Makhluk semestinya
Tak ada apa-apa, asal kita pada tak ada, Allah memang ada. Yang semestinya makhluk ni takkan boleh ada apa pun daripada makhluk ni, pasti segalanya adalah semestinya datang daripada Allah Ta'ala semata-mata, bukan dengan makhluk zat dia sendiri. Itu dasar, itu dasar. Khilaf ni tengok dia sebut. Jadi nanti kita ambil kesimpulan. Lepas tu nak berjalan setiap hari ni macam mana? Yang tu antara benda yang penting. Saya baca kitab ni kadang tengok pendapat ni, lagi baca tengok pendapat, lagi tengok ada khilaf, lagi sakit kepala. Ingat kau faham, rupanya tak faham. Satu kadang-kadang saya mengaji, panjang mengaji dululah, jumpa kitab bahas tak ke mana pun kan. Bahas kadang jadi masalah pula untuk kita nak faham apa benda yang dibahas tu dengan bahasa dia, dengan istilah dia dan cara dia faham tu. Bila ambil balik usul yang ulama kita ajar, tutup guru kita sebut, kita tak tengok khilaf tu pun tak apa dah, ambil je asal yang mereka dah ajar. Ada yang dalam masyarakat kita dah jadi darah daging dah pun fahaman macam ni. Alhamdulillah tepat pula tu dengan kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka dah tolong saringkan untuk kita dan diasuh kita, dan kita dalam masyarakat pula hidup dengan betul perjalanan akidah khasnya tanama ahli sunnah wal jamaah tu. Alhamdulillah pakai je lah. Bahasa mudahnya tu kita tengok dulu khilaf dia nak sebut. Baik, pertama dia nak kata, keduanya usaha ikhtiar ni satu makna. Jadi atas kata satu makna ni, maksudnya usaha ikhtiar ni bahasa yang diistilahkan pada makhluk, apa yang kita buat dia tak apa Allah Ta'ala taklifkan ke atas kat kita, maka yang tu istilahnya dia panggil usaha ikhtiar. Lapar pergi makan, bodoh pergi ngaji, masuk waktu pergi semayang, apa saja yang kita buat tu atas bahasanya, atas kata dia makna satu ni usaha ikhtiar. Jadi usaha ikhtiar ni tak ada asin-asin usaha apa ikhtiar apa, bahkan usaha ikhtiar ni makna dia satu. Jadi atas kata makna dia satu ni, usaha ikhtiar ni apa? Kita macam mana kita makhluk, tentulah perbuatan yang hasil pada kita pun makhluk kan. Jadi dia adalah sebahagian daripada apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Allah dia buat kita dan dia buat apa yang kita buat. Isyarat pada ayat Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ay wallahu khalaqakum wa khalaqa ma ta'maluna. Allah Ta'ala dia yang jadikan zat kamu, badan tubuh kamu, dan dia yang jadikan apa perbuatan yang ada pada kamu. Jadi atas kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah ni, atau pendapat pertama ni sebut ni, atau makna ni satu ni, tetap teras dia mesti faham Allah lah khalik kepada makhluk. Makhluk ni zat makhluk, perbuatan makhluk, Allah yang bagi jadi. Ada ulama dia tak detailkan banyak-banyak ni sebut macam tu ya padan. Waktu kita duk buat harian ni, taat kena taat lah, ikutlah kaedah Nabi Rasul. Semalam pun saya ada sebut sekali lalu, apa dia? Buat taat setaat-taatnya, usahakan untuk lawan malas dan hawa nafsu kita yang suka relax, bodoh, steam, blur, banyak buang masa tu. Banyak mujahadah, walaupun mujahadah hebat macam mana pun, walaupun Allah Ta'ala bagi jadi kat kita, kena sedar semua anugerah dia. Kalau ada salah, mengakulah salah. Kalau ada baik, pujilah ke Allah. Jadilah macam mana akidah Nabi dan Rasul, walaupun maksum daripada dosa, tapi sentiasa mengaku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Rasul punya amalan. Dia prinsip atas nama usaha ikhtiar tu macam tu lah. Buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh, junjung sungguh.
Macam mana pun, macam mana? Innama alainal balagul mubin. Innama alainal balag. Wa inna apa? Innama anta hada. Engkau je lah ya Allah yang bagi petunjuk aku ni. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa bik. Lagi la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tak milik diri aku mudarat manfaat. Mengaku semua. Macam mana pun benda buruk, nisbah diri sendiri. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Ni CP-CP yang memang dipakai 24 jam kita. Lepas tu jangan jadi iblis, buat jahat sendiri, langgar, usaha ikhtiar ada sendiri, yang rancang buat macam-macam tapi tak pernah mengaku salah, bahkan menyalahkan orang Ta'ala di atas ketergelinciran, maksiat, dosa, kufur, syirik, munafik yang ada pada diri itu. Allah Ta'ala disalahkannya. Ini perjalanan syaitan, perjalanan iblis. Ikutlah perjalanan Nabi-Nabi. Dasar macam tu. Sampai ujung nanti, yang tu tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Ada pun menspesifikasikan satu-satu usaha macam mana, tak ada ikhtiar mana dia, atau dia kata ada khilaf atas makna satu, makna macam duk bercara lah. Apa dia? Allah dia cipta kita dan cerita betul perbuatan kita kat kita, rupa kat kita tu nisbah kita, nisbah hakiki Allah Ta'ala. Semua dia, apa yang berlaku pada kita tiada lain melainkan semua ketentuan dia. Kat kita, buatlah taat sedapat mungkin. Macam mana? Walaupun begitu, mengakulah masih diri buat kezaliman. Dan jangan sama sekali buat kesalahan. Kalau buat kesalahan pun, wajib salahkan diri di atas keterlanjuran diri melanggar perintah Allah Ta'ala. Jangan jadi iblis dan syaitan, menyalahkan Allah di atas apa yang berlaku pada diri mereka dari sudut kejanaan. Jadilah Nabi dan Rasul, walaupun taat bersungguh gila punya kepada Allah, tapi dia kata dia masih menzalimi diri dia. Itu prinsip. Itu jangan silap. Itu jangan buat bodoh, tak faham mati. Baik. Kata khilaf dua-dua ni satu makna. Selesai. Saya sebut sekali lalu ya. Maka kata setengah dia, mereka itu ulama, bahawasanya yang dikendaki dengan usaha dan ikhtiar tu. Usaha ikhtiar ni apa? Berserah kudrat yang baharu itu bagi perbuatan Allah. Dia faham tak? Dia kata, masuk usaha ikhtiar tu apa? Berserah kepada perbuatan Allah. Dengan makna bahawasanya ketika dijadikan oleh Allah Ta'ala akan segala perbuatan yang nyata pada hamba itu, ada kudrat hamba itu maujud. Bila Allah Ta'ala bagi jadi kita, kat kita nampaklah kederat kita, dan memang kita rasa kederat kita pun. Lepas tu tiada nafi. Jadi jangan nafi apa Allah Ta'ala beri pada kita. Dan kata setengah ulama, disebut macam tu. Jadi ada ulama sudut, satu sudut bahasa usaha ikhtiar ni apa? Apa Allah Ta'ala beri kat kita yang kita memang sedar kat kita ada pilihan untuk kita buat sesuatu. Kita memang sedar kita ada seolah-olah macam ada kuasa mutlak kat kita untuk kita nak urus apa ada keliling kita. Tak seolah-olah tak ada campur tangan pun. Saya sebut seolah-olah. Jadi kat kita ni memang kita akan rasa kita ada pilihan yang untuk kita nak buat apa yang diperintahkan Tuhan. Khasnya atas pedoman hidup, pastikan apa benda yang disuruh, pastikan apa dilarang, tinggalkan apa dilarang, buatlah apa yang disuruh. Atas asal istilah disebut ni, apa dia? Apa yang ada pada hamba ni adalah memang nyata, yang ni adalah kederat hamba. Yang ni tak boleh nafi. Ya. Kalau sampai menafikan makhluk dan apa makhluk buat, sampai menganggap dia hanya fata morgana, fantasi je, tu jaga sikit. Tu lebih pada setan lagi, salah dia tu. Dan kata setengah ulama pula bahawasanya usaha dan ikhtiar itu iaitu takluk kudrat yang baru.
Dia lah takluk kudrat yang baru ni, takluk kederat makhluk, takluk keupayaan makhluk, kebolehan makhluk, pilihan yang ada pada makhluk dengan barang yang diperbuatkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita buat dan hubungan kita dengan apa Allah Ta'ala sebenarnya dah sabit pada ilmu dia dan ketentuan dia. Itu umum bahasa usaha ikhtiar. Dengan makna bahawasanya perbuatan itu patut jatuh daripada hamba itu. Istilah patutnya selayaknya, sayugianya. Dah Allah bagi kita kederat. Dah bagi kat kita kederat. Dan kederat ada lagi kita. Allah Ta'ala bagi. Tu maksud kata patut. Patut tu maksudnya ada kebolehan, ada kesayugian, ada keharusan, ada pilihan, ada kesedaran kita di atas perbuatan kita, yang ada kepatutan, ada kebolehan, ada kesayugian jatuh daripada hamba itu perbuatan tu, kerana ada padanya pada hamba tu kudrat dan atas dua makna. Baik, siap. Dan atas dua makna ini tiadalah usaha dan ikhtiar itu makhluk. Jadi kalau faham atas definisi disebut sekali lalu ni, yang kita baca dua kaul lah ni, apa dia? Usaha ikhtiar ni bukan makhluk. Dan usaha ikhtiar ni tiada hakikatnya sekali-kali. Hanyalah ia atas nama usaha ikhtiar ni dia daripada umur i'tibariyah. Dia i'tibariyah. Bila umur i'tibari dia bukan hakiki, dia bukan wujudi. Cuma dia suri saja, rupa. Kita makan nasi, tengok rupa nasi macam nasi mengenyangkan, tak, rupa je. Memang yang ni buat antara sebahagian pendapat ni sebenarnya. Jadi makhluk ni apa? Laluan saja. Memang ayat-ayat tutup guru saya mengaji banyak yang ni lah ayat yang dia pakai. Kita ni laluan saja, makhluk ni laluannya. Dalam hati macam mana? Allah. Jadi yang kita duk buat usaha ikhtiar ni apa semua ni? Yang ni adalah atas bahasa usaha ikhtiar tu umur i'tibari saja. Dia amrun i'tibari. Ya, lapar kita makan, nampak makan. Yang bagi kenyang Allah. Itu makhluk je ni. Jangan nafi makhluk, jangan nafi usaha ikhtiar. Itu apa dah? Itu usaha ikhtiar lah. Makan tu. Jadi usaha ikhtiar tu apa? Yang sebenarnya Allah Ta'ala buat. Jadi yang kat makhluk tu intibar laluan je, nampak je rupa makhluk, tapi sebenarnya Allah yang khalaqakum wa ma ta'maluna. Cuma nak bagi faham umur ni itibariah, umur ni syarah, apa ilmiah ni tu susah sikit lah. Kalau ada orang tak faham apa dia umur itibari, saya sebut macam tu je maksudnya. Tak susah mana kalau faham tu. Dia itibar, maksudnya perkiraan, hanya sebutan saja, tapi sebenarnya daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala. Maka pada dua makna ini kebanyakan segala ulama yang Asy'ariyah. Satu bila yang ni Asy'ariyah, yang ni pendapat yang masyhur dipakai, yang asah dipakai. Kerana antara Asy'ari Maturidi ni, Asy'ariyah lah yang muktabar, yang banyak kaul asahnya. Walaupun ada yang masyhur tu yang Maturidi, tapi asah sekali Asy'ariyah berbanding dengan yang Maturidiyah. Satu kalau dengan apa saya duk ajar, saya dah sebut, kalau berasal dengan apa dia atas jalan usaha ikhtiar ni, macam mana? Masyhur mulut-mulut tok guru kita dengar, kat kita ni apa? Ada usaha ikhtiar, kita ni apa? Makhluk ni lalu. Tu bahasa dia. Itulah usaha ikhtiar. Maksudnya kat kita ni memang kita boleh ada pilihan pergi buat, usaha buat sungguh-sungguh. Untuk kat kita macam mana? Laluan je. Untuk ada yang apa kat kita ni apa? Semua kurniaan Tuhan, zat kita Allah Ta'ala bagi jadi, sifat kita Allah Ta'ala bagi jadi, kederat yang Allah Ta'ala buat kat kita ni Allah Ta'ala bagi jadi. Itu boleh jadi benda yang apa berlaku semua ni apa? La ilaha illallah, Allah yang buat segala. Allah yang buat segala.
Jadi yang makhluk ni apa? Yang ni laluan saja. Ya. Bila yang ni adalah Asy'ariyah, yang ni lah masyhur, pakai ambil. Bagi kalau letak tempur kedudukan makhluk ni seolah-olah macam kedudukan postman yang menghantar hakiki Allah atas nama postman, tak kira lah syarikat apa, pos laju ke, DHL ke, Ninja Van ke, bohbi bahasa itu zaman dah ni, JNT ke, macam mana? Makhluk ni menyentuh kedudukan dia, laluan dia. Walaupun DHL hantar, sebenarnya yang hantar tu orang yang hantar tu lah, bukan DHL, dia laluan aja. Dia laluan aja untuk sampai. Kalau nisbah pandang dalam sudut ketahanan, saya sebut urusan pos mengepos apa tu lah sebagai contoh mudah tu. Mana contoh mudah pun, mudah hadam. Untuk makhluk ni macam mana? Makhluk ni laluan aja. Kita boleh ada tahu muka bumi ni, laluan daripada mak ayah kita. Dah laluan ikut mak ayah kita, ada adab kira bicara dengan mak ayah kita. Yang bagi jadi kita Allah. Tu tanganlah pula sampai lupa mak bapak. Kan bahasa tu boleh faham kan? Ini ada apa? Letakkan makhluk tempat makhluk, Allah kedudukan Allah. Jangan campur aduk. Kan? Jadi kalau nak kata campur aduk, tahu mana makhluk ni laluan je. Tu yang dia intibari, dia suri saja. Ya. Kebanyakan tutup guru ulama itu macam inilah istilah dia pakai. Kalau saya ngaji arwah batin tu memang dia sebut bahasa tu, sampai lah ni saya mudah macam mana dia ajar, dia asuh apa dia? Kita ni lalu weh. Macam mana pun jangan sampai benda yang tak elok, yang jahat yang kita buat, jangan jadi iblis dan setan menyalahkan orang Taala. Yang tu je. Itu je. Laluan tu di atas kita duk buat ni supaya hadir hati kau Taala, la ilaha illallah, la quwata illa billah. Bagi faham laluan tu. Makhluk ni laluan saja. Ni cerah ni. Macam Allah yang bagi cerah, laluan dia matahari. Letak tempat matahari di tempat matahari, makhluk. Dia makhluk, laluan je. Yang bagi cerah Allah. Matahari dia pun bukan bagi dia menyala. Kan macam tu kita punya prinsip. Allah yang bagi nyala semua. Untuk terbahasakan ke matahari, itibari ya. Ni faham, saya dah sebut contoh tu. Mudah boleh faham itibari ya. Nisbah ilmiah dengan ilmu akademik ni, nak sebut itibari tu lah. Nak definasi contoh misal, hak tu kadang ada orang terkeliru apa tu, perhati nak sebut macam mana. Bahasa mudah dia, makhluk ni laluan. Dan kata setengah ulama bahawasanya yang dinamakan usaha dan ikhtiar itu iaitu cenderung hati hamba kepada perbuatan itu ketika dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Usaha ikhtiar ni apa? Kecenderungan hati yang ada pada makhluk. Waktu Allah Ta'ala bagi jadi tu, datang ada kecenderungan hati, nampak ada di makhluk, tapi Allah lah yang bagi kecenderungan tu. Ada yang kata usaha ikhtiar maksud ni macam ni, uraian ni macam ni. Allah yang bagi jadi kat kita. Betul, usaha ikhtiar ni apa? Kecenderungan yang ada di hati. Jadi dia atas bahasa apa yang sabit di hati, kehendak yang ada kat kita, ilham yang terhasil pada kita. Yang itulah usaha ikhtiar. Dan atas ini kaul pula bahawasanya usaha dan ikhtiar itu makhluk. Atas pahaman ni usaha ikhtiar ni makhluk. Jadi dia bukan atas istilah umum intibari. Dia memang makhluk, wujudi. Ada baginya hakikat. Jadi dia wujudi. Dia bukan intibari. Maka pada ini kaul pula kebanyakan segala ulama Maturidiyah. Yang ni ulama Maturidiyah berpegang kaedah macam ni. Tetap makhluk ialah makhluk. Allah yang bagi jadi makhluk. Allah dicipta kita, dicipta perbuatan kita. Ya.
Macam mana pun bila lalu kot kita, terbit kot kita, ada pilihan dekat kita, dengan Allah Ta'ala beri kederat kat kita tu, maka kat si kita tu lah ada pilihan tu lah, usaha ikhtiar. Ya. Ni Maturidiyah. Maka segala qaul ahli sunnah wal jamaah ini sabit bagi hamba itu usaha dan ikhtiar. Jadi atas Asy'ariyah ke Maturidiyah ke, makhluk memang makhluk, jangan nafi makhluk, jangan nafi perbuatan ada pada makhluk. Menafi makhluk, menafi perbuatan pada makhluk, kufur sarih. Pasal wajib kita faham dalam umum ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, apa dia? Pastikan sabit dua zat. Apa dia dua zat? Zat Allah, zat makhluk. Bila dua zat, itu nak tauhid dengan Allah Ta'ala macam mana? Af'al ni macam mana? Usaha ikhtiar makhluk. Hakiki buat Allah. Ya. Ini sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah bukan payah nak faham. Terus prinsip apa yang ada tu pegang elok-elok. InsyaAllah lurus perjalanan kita. Jadi atas kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah ni, dua-dua ni memang mensabitkan makhluk ialah makhluk. Begitu juga perbuatan makhluk, sabit perbuatan makhluk. Jangan nafikan memang ada perbuatan makhluk. Lepas tu tiada baginya bekas. Tiada bagi bekas dengan mana makhluk, walaupun Allah Ta'ala bagi jadi makhluk, bila nampak perbuatan makhluk, dan memang istilah nisbahkan perbuatan makhluk ialah perbuatan makhluk, tapi masa yang sama bukan makhluk bizat dengan diri dia sendiri, dengan diri makhluk tu sendiri. Makhluk itulah yang memang hakiki pelaksana sekalian apa yang berlaku pada dia. Subhanallah. Tidak. Tu penjelasan betul ahli sunnah wal jamaah tu. Kalau dalam Batan Jahra disebut, wa indana lil abdi kasbun kullifa walam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Tentu kadang-kadang apa syair ilmiah yang disebut oleh ulama ni, dia lebih memudahkan kepada kita untuk kita nak faham prinsip tu. Apa dia? Kalau kita ada usaha ikhtiar, lepas tu usaha ikhtiar kita tak beri bekas. Apa itu tak beri bekas macam mana? La haula wala quwata illa billah. Masa yang sama walaupun taat macam mana? Rabbana zalamna anfusana. Satu saya sebut di mulut dah selalu tu, maksudnya yang tu memang yang tutup guru kita ajar dia asuh. Baca kitab macam ni ya, gelebak. Ya. Lagi. Jadi makhluk ni dia tak beri bekas, hanyalah segala perbuatan itu Allah Ta'ala lah yang jadikan dia dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Ketika ada usaha hamba, bukan dengan dia, dengan hamba tu sendiri, yang zat makhluk, zat hamba tu, diri sendiri dia, tidak. Bahkan Allah yang bagi jadi, bizatnya Allah Ta'ala. Kat makhluk ni dia suri, rupa, di atas jalan sababi. Bahasa orang putih di atas istilah cause and effect. Allah Ta'ala hakiki efektor, makhluk tak boleh efektor hakiki. Kalau sebut pada makhluk efektor pun atas jalan majazi, sandaran saja sebut, nisbah, pasal pandang pada sudut tempat terbit, keluar daripada siapa, sebut perbuatan makhluk semayang, makhluk makan, makhluk jalan, makhluk sedekah, makhluk haji, makhluk umrah, makhluk mengajar. Semua bahasa makhluk masuk. Nak menunjukkan prinsip kita ahli sunnah jemaah ni, makhluk tak boleh dinafikan makhluk. Makhluk mesti letak tempat makhluk. Apa yang pada khalik makhluk mesti letakkan pada khalik makhluk. Jadi atas umum bahasa disebut ni, kita ada usaha ikhtiar, tapi usaha ikhtiar tak beri bekas. Tu sepih. Tak faham sepih itu memang tak boleh hadam nak jalan tauhid.
Pasal kita dengan faham tu lah yang kita nak sentiasa bertauhid kepada Allah Ta'ala. Buat taat segila-gilanya, yang tu katanya. Tapi Rabbana zalamna anfusana. Ingat saya sebut kan, kau tak ngaji ikut tengok bahasa kitab payah ke apa. Dengar kan, pasal yang ni mulut-mulut tu guru sebut ni. Buat taat segila-gilanya. Tapi hati ni kosong dengan diri, macam mana? La haula wala quwata illa billah. Kalau berlaku benda yang salah, macam mana? Ya Allah, aku salah, nafsu aku buruk, nafsu aku jahat. Ampunkanlah aku. Yang ni tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai jadi iblis setan menyalahkan Tuhan. Ni semua ni Allah Ta'ala dah takdirkan aku untuk buat jahat ni. Jangan jadi setan macam tu. Bahasa-bahasa Tok Guru senang. Ambil hadap lah. Dia sebut tu memang parti betul kan. Atas nama pendapat ni. Ya. Dia punya nak ingat pendapat tu kan agak macam sewil sikit kan. Susah sikit kan. Orang ni pandang kau ni, orang ni pandang kau ni, orang ni pandang kau ni, orang ni pandang kau ni. Kan ada kadang susah nak beramal tu. Pasal kita nak mengaji tauhid ni besar sekali nak amal tauhid tu. Nak amal tauhid tu macam mana? Macam mana nak tauhid kan khas atas itu cara tauhid dengan Allah Ta'ala. Itu yang kat kita ada nama usaha ikhtiar. Allah lah fa'ilah hakiki, pembuat sebenarnya. Kat kita nampak atas jalan suri, atas nisbah kita sendiri, memang kita boleh rasa kita ada pilihan untuk buatlah hidup dengan melaksanakan tuntutan Tuhan, tapi mengakulah kita masih melakukan banyak kezaliman dan kemaksiatan. Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai jadi setan. Apa dia? Walaupun buat salah, semua disalahkan kepada kesalahan Tuhan. Ya. Ambil SCP tu. Ambil SCP tu. Itu tak boleh bekas atal kita sebut tu. Yang ni ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dua-dua syairah menteri dia. Bersalahan bagi segala Mu'tazilah yang dikatakan orang akan mereka itu Qadariyah. Jadi yang ni yang keluar ahli sunnah wal jamaah. Sesat bahasa mudah ni. Kumpulan ni nama dia Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah ni atas istilah dan pahaman dia Qadariyah. Qadariyah. Atau waktu dikata Mu'tazilah yang dikatakan orang akan mereka itu sebagai Qadariyah. Pandang pada sudut perbuatan hamba ni, Mu'tazilah adalah Qadariyah dari segi pahaman. Berkata segala mereka itu bahawasanya, jadi dia kata bahawasanya segala perbuatan yang ikhtiariyah yang nyata pada segala hamba itu, hambalah yang membuat akan dia tiada daripada ada kepada ada. Apa yang dibuat oleh makhluk ni memang makhluk yang buat daripada dengan kederat yang ada pada makhluk, makhluklah buat mengadakan dia daripada tiada kepada ada, tetapi dengan kudrat yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya. Mu'tazilah punya style macam ni, Qadariyah punya style macam ni. Kerana sebab itulah hamba itu disiksa dengan dia dengan perbuatan yang jahat, dan diberi pahala akan dia dengan perbuatan yang baik. Tengok satu sudut betul juga ya. Satu dengar saya sebut tadi, apa ulama kita sebut tu, rumusan tu pakai lagi mudah tu dengan apa yang kita nak baca, nak faham, nak bahas tu. Baik, habis itu Qadariyah Mu'tazilah. Bersalahan pula bagi segala kaum yang daripada Mu'tazilah yang dikatakan orang bagi mereka itu Jabariyah. Ini ada yang kata satu lagi kumpulan dia Mu'tazilah tapi pahaman dia Jabariyah. Jadi masalah yang Mu'tazilah Qadariyah tu macam mana? Dia kata makhluk buat ni dengan perbuatan makhluk. Oh, dia sabit sungguh ke makhluk tu untuk
Allahumma salli wa sallim ala perbuatan makhluk yang Allah bagi kudrat pada makhluk. Jadi dia ada bagus sikit tu, masih takluk kata Allah bagi kudrat pada makhluk. Jadi makhluklah buat perbuatan makhluk dengan kudrat yang Allah Ta'ala bagi pada makhluk. Ahli sunnah wal jemaah macam mana? Allah lah yang pemilik quwwah, makhluk la quwwata illa billah. Kat kita hanya ada atas nama usaha ikhtiar, taklif yang diwajib atas kita, kita kena buat rupa nampak kita, tapi datang daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau baik, pujilah Allah, buruk nisbah kita. Tu perjalanan ahli sunnah wal jemaah. Tengok halus sikit je. Nak beza tu pun dengan Mu'tazilah. Jadi yang ni satu lagi Mu'tazilah yang mereka itu dikatakan atas mereka itu istilah Jabariyah yang berkata dengan bahawasanya segala perbuatan itu makhluk bagi Allah. Jabariyah macam ni lah. Perbuatan ni, perbuatan kita ni memang semua makhluk hakiki. Lepas tu yang semata-mata tiada bagi hamba itu usaha dan ikhtiar. Kat makhluk ni tak ada usaha ikhtiar langsung. Jadi apa yang ada semua ni tiada lain melainkan Allah yang buat apa kat kita. Makhluk tak ada usaha ikhtiar. Yang ni sampai menafi usaha ikhtiar langsung pula. Kita ni kalau gitu macam mana? Hanyalah hamba itu seperti bulu ayam yang digantungkan padanya pada angin yang dikencangkan akan dia oleh angin. Maksudnya angin tu tolak dia ke timur dan ke barat. Pahaman macam ni dia jadi masalah apa? Menyebabkan jadi meninggalkan usaha ikhtiar sampai apa sikit dia nak buat macam mana. Jadi pahaman-pahaman yang meninggalkan cari usaha dan sabab, cari usaha dan ikhtiar dengan bahasa itu, menyerahkan pada Allah Ta'ala semata dengan membabi buta tanpa membuat sebarang usaha, Jabariyah. Kebanyakan pahaman Jabariyah ni geng-geng malas. Geng bengong tu satu hal lah, geng malas. Kenapa tak pergi jemaah? Tengok ayat dia ni. Semua ni salah dengan Allah Ta'ala. Jadi setan habis. Kata dia apa? Dah takdir Allah Ta'ala azali aku macam ni. Nak buat macam mana? Kalau ubah pun satu dunia nak ubah, aku tak ubah ni. Sekali-kali tengok macam mana? Okey tak? Okey kan? Kerajaan Malaysia ni kalau duk pelak lah, ubah ke mana pun duk pelak tu lah. Ni Jabariyah. Pasal apa? Tak ada langsung ada perasaan nak ubah, nak perbetulkan, nak tegur, nak amar ma'ruf nahi mungkar. Tak ada. Makhluk ni macam bulu ni tiup angin. Maka ini kaum pula fasik. Fasik tak okey. Khilaf daripada ulama ahli sunnah wal jemaah ni. Tapi tiada ada daripada segala ulama orang yang berkata dengan kafirnya. Nisbah ulama ahli sunnah wal jemaah, tak ada yang kata dengan semata-mata macam tu jadi kafir. Bersalahan bagi kaum yang pertama. Khilaf daripada hak bagian pertama, maka iaitu ittifaq pada fasiknya. Muafakat kata fasik dan berkhilaf mereka itu para ulama berkhilaf mereka itu pada kafirnya, na'udzubillah. Maka kaul yang mutamat daripada mereka itu dengan tiada kafir mereka itu. Nisbah kita baca itu, baca lah. Rumusan buat awal lagi. Jadi prinsip kita ahli sunnah wal jemaah ni macam mana? Allah dialah fa'il hakiki, pembuat perbuatan realitinya. Pasal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Makhluk ada atas nama usaha ikhtiar. Kat kita
ditaklif atas perjalanan sabab. Pasal itulah perjalanan Allah Ta'ala bagi. Jadi sunnahnya dia nak bagi hidayat, dia hantar Nabi, dia bagi Rasul, dia bagi mujizat. Itu prinsip kan. Kat kita pula ada istilah suruhan dan larangan. Jangan buat larangan, ikutlah suruhan. Buat sedaya upaya lawan hawa nafsu. Tu dari segi perjalanan macam mana nak lalu tu. Taatlah sedapat mungkin. Masih yang sama, pujilah Allah yang bagi kita kedekat keupayaan untuk boleh taat. Qul bi fadlillahi wa bi birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Gembira seronoklah Allah bagi hidayah kat kita. Macam mana pun ada benda salah, ada dosa, macam mana nisbahkan kat aku, ya Allah ni salah aku buat silap, Rabbana zalamna. Taat macam mana pun mengakulah masih buat kesalahan. Ini perjalanan Nabi Rasul. Jangan jadi setan, jangan jadi iblis. Apa dia? Buat salahkan Allah Ta'ala. Prinsip dia itu. Yang ni yang maksud dia, kat kita ada usaha ikhtiar, tapi kat kita usaha ikhtiar kita tak beri bekas. Itulah perayaan dia. Wis. Kemudian kata musannif, fa hadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Situ dulu dihadam dengan istilah usaha ikhtiar tu. Jadi prinsip mudah nak faham tu macam mana? Letakkan Allah, kedudukan Allah, ya Allah ni zat yang memang wajib wujud. Makhluk adalah makhluk Allah. Kita ni ialah makhluk Allah. Allah yang bagi ada. Allah dia jadikan kita, dijadikan zat kita, dijadikan sifat kita. Tentulah dia jadikan perbuatan kita. Itu prinsip kan? Itu sunnah Allah Ta'ala buat peraturan macam mana? Dia buat atas jalan cause and effect. Ada hukum irtibat adi. Ada buat macam ni jadi. Ada cause effect. Buat macam ni. Ada sabab, ada musabab. Ada sabab, ada musabab. Tapi Allah dialah musabibul asbab. Jadi dia taklif dia tu pergi ngaji, pergi belajar elok. Lepas tu taatlah pada Allah Ta'ala. Buat taat sungguh-sungguh atas nama mujahadah, kedekat yang Allah Ta'ala beri. Buat macam mana? Alhamdulillah Allah bagi aku taat. Aku ni la haula wala quwata illa billah. Itu walaupun begitu je lah. Inilah saja aku boleh buat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ni perjalanan Nabi Rasul. Ada salah macam mana? Nisbahkan salah dan buruk ke aku. Faiza baritu, ya Allah aku sakit, sembuhkanlah aku ni miskin, kayakanlah aku susah, senangkan aku ni bodoh, pandai aku. Yang buruk tu buat kita. Jangan jadi iblis dan syaitan. Apa dia? Dia buat benda larangan, lenggah habis apa semua Allah Ta'ala, bujur lalu melintang patah. Waktu macam mana? Blame Allah Ta'ala. Qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah ni dengan sebab kau telah sesatkan aku, takdirkan aku macam ni aku jadi macam ni. Aku macam mana? Aku berlepas diri daripada apa yang ada pada aku, semua ketentuanmu ya Allah. Ni jadi iblis setan. Okey, tu prinsip. Nak buat rumusan. Prinsip dia apa? Kat makhluk ada usaha ikhtiar tak beri bekas. Itulah huraian dia. Ada soal? Boleh? Kalau rajin dibaca balik, ambil berapa yang boleh. Saya dah bagi rumusan, senang kan? Saya ngaji pun untuk gua macam ni. Ni dengar pupuk dia bagi, ambil hak dia sebut tu senang lagi daripada hak kita pergi baca telah ni nak faham Maturidiyah, beza Maturidiyah macam mana, Asy'ariyah macam mana, nak beza pula Mu'tazilah, Jabariyah. Kita kelincir pula, silap pula nanya. Ada soal? Ya. Umum bahasa para ulama ni fasik. Fasik tu pasal ada bab menyebabkan amalan ni orang tu jadi masalah. Akidah dari sudut
khasnya tentang Qadariyah tu kata apa? Makhluk ada usaha ikhtiar dengan kederat yang Allah Ta'ala bagi pada makhluk. Tu yang tak jadi kafir. Maksudnya apa? Allah bagi kederat pada makhluk. Steady lagi lah maksudnya. Masih ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau jadi salah sampai makhluk tak ada hubungan langsung dengan Tuhan. Bila Tuhan dah bagi jadi kat makhluk punya perbuatan tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala dah. Tu masalah. Kalau terlajak macam tu, over macam tu, bukan fasik dah. Tu rosak akidah. Kafir terus tu silap. Na'udzubillah. Begitu juga Tan Jabariyah. Masih dia duk i'tiqad apa yang ada pada makhluk ni semua mesti perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk ni ibarat macam bulu berterbangan. Dengan bahasa dia tu, maksudnya dia memang ada, dia memang istilahnya masih bulu, istilahnya dia makhluk kan, tapi dia hilangkan rasa apa ada pada dia, dia merasakan semua tu pentadbiran daripada Allah Ta'ala. Macam tu fasik lagi, macam tu masih fasik. Lajak pada tu boleh jadi kafir. Lajak tu macam mana? Nak boleh buat apa? Kalau tak ngaji pun duk bodoh-bodoh juga. Kalau nak mengalim ni, kalau tak mengaji pun orang Ta'ala bagi alim juga. Sampai menafikan usaha dan ikhtiar, sampai menidakkan syariat, yang tu boleh. Lajak macam tu, dia bukan fasik lah. Tu tak kena raya, boleh keluar daripada agama apabila menafikan syariat. Itu yang bahaya salah akidah ni sini. Asalnya dia fasik dia fasik ibadah tapi masih rasik akidah. Masalah dia apa? Dia sampai melibatkan fasikul akidah. Akidah tu fasik, bukan fasik akidah, sorry sebut, dia fasidul akidah. Akidah tu fasik, rosak terus sampai menafikan syariat. Itu fasid akidah, rosak sampai menghilangkan hubungan makhluk dengan Allah Ta'ala. Fasid akidah. Itu rosak. Dia memang ada makhluk nanti, manusia ni dalam ramai-ramai tu, dia yang terlajak macam tu. Itu yang saya guna bahasa, jangan jadi iblis sampai menyalahkan Allah Ta'ala. Habis menyalahkan Allah Ta'ala sampai menafikan syariat. Kalau dia tak Allah tersatkan aku, orang tu orang dengar melampau sangat lah. Memang gila, babi untuk gila macam tu. Tapi yang kita duk biasa dengar, apa dia? Nak buat macam mana? Yang tu ada. Yang tu banyak. Kalau dah bodoh-bodoh je kalau mengaji pun, padahal mengaji dengan kitab tak bawa, pen tak ada, nota tak ada. Makan nasi pandai pula bawa tangan, bawa garpu, bawa sudu, bawa duit. Tak ada pula. Orang kata apa? Ayun telok bahasa tutup guru, kadang dia marah dia buat itu. Tak ada pula ayun telok pergi kedai. Pandai pula bawa duit, pandai pula cari kenderaan, pandai pula cari motor, pandai pula isi minyak. Tak pula bawa pasiak dalam motor. Tapi main mengaji ayun telok kata. Bahasa tutup guru. Nak menunjukkan apa? Ni ada pahaman bengong macam ni. Pasal masalah tu lah, masalah asal dia ada pasik tu, tapi dia terpakai di atas salah faham akidah dia tu. Dia ada tempat boleh tergelincir kat. Alhamdulillah. Saya jawab lain. Dia ambil macam pendengar saya buat rumusan tu, apa dia? Allah mesti Allah, makhluk mesti makhluk. Pasal kita nak belajar ni, nak belajar tauhid ni. Tauhid afal. Dan tauhid afal ni dia memang level dia tinggi Pasal nak bagi betul macam mana kat kita ni sabitkan hak kita, zat kita, sifat Allah Ta'ala bagi kat kita, semua anugerah dia, dengan tu ada perbuatan kat kita. Allah wa annal quwwata lillahi jami'an. Dialah pembuat hakiki. Zat kita pun kita dibuat, tentulah sifat kita, perbuatan kita, semua anugerah daripada ilahi. Kat kita la quwwata illa billah. Macam mana pun diberi kita usaha ikhtiar. Ada pilihan untuk kita buat. Tengok suruhan, tinggalkan larangan. Taat setaat-taatnya. Walaupun boleh taat, macam mana? La quwwata illa billah. Hadza min fadli rabbi. Ini semua limpah kurnia Allah Ta'ala.
Lepas tu kalau ada benda yang buruk yang terlajak, ada benda yang tak elok, disepahkan semua kat kita. Aku demam, aku sakit, aku bodoh, aku demam, Allah semua kan. Aku bodoh, Allah pandai kan. Masih yang sama masih mengaku Rabbana zalamna anfusana. Ni perjalanan Nabi Rasul. Jangan jadi iblis yang syaitan. Kan saya sebut rumusan macam tu kan. Betul kan perjalanan. Jangan sampai salahkan Tuhan. Apatah lagi, jangan menafikan syariat yang disyariatkan kat kita, diperintahkan untuk nak buat apa. Okay. Wallahu a'lam. Situ dulu. Mudah-mudahan orang telah faham dengan kita perjalanan ahli sunnah wal jamaah ni. Lepas tu buat macam mana? Setiap masa cuba buat taat macam tu. Rabbana zalamna anfusana. La haula wala quwwata illa billah. Banyak kena yang cara nak pergi betul dia macam mana? Kena banyak zikir, banyak istighfar, banyak selawat atas Nabi. Jauhkan benda-benda yang boleh menyebabkan lalai dan menyebabkan dosa. Kalau ada pun wajib patah balik, rujuk pada Allah Ta'ala balik, mengakulah kesilapan diri dan kelepahan diri. Rabbana zalamna, balik pada perbuatan dan amalan Nabi Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min syamsika abadana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.